Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, kami dari kumpulan Sang Saka Biru akan membentangkan satu tajuk mengenai syarikat di dalam Bursa Saham Malaysia. Kita pilih British American Tobacco Malaysia, senarai ahli kumpulan Saka Biru yang terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu saya, Muhammad Rizwan bin Ishak, nombor metrik 289108. Seterusnya, Cik Muhammad Nur Azrin bin Misri, nombor metrik 290050. Seterusnya, Muhammad Afandi bin Osman, nombor metrik 276420. Seterusnya, Muhammad Syahril bin Hazmi, nombor metrik 289322. Seterusnya, ahli Wilfred Anak Sahiri, nombor metrik 289415. Dan akhir sekali, Zamri Anak Jumpot, nombor metrik 289418. Dalam isi kandungan pembentangan ini terdiri daripada membincangkan berkaitan dengan pengenalan syarikat, seterusnya visi dan misi syarikat, produk dan perkhidmatan syarikat, pesaing-pesaing utama syarikat, trend-trend perubahan British American Tobacco, terusnya penilaian, hala tuju serta masa depan syarikat, dan akhir sekali strategi utama syarikat serta kesimpulan penutup. Berkenaan dengan pengenalan syarikat, apa itu British American Tobacco? Syarikat British American Tobacco bermula pada abad ke-20. Tahun 1905 adalah permulaan kepada penyatuan dua syarikat pada ketika itu di antara American Tobacco dan Imperial Tobacco Company, dan terbentuk sebuah syarikat tobacco yang dikenali sebagai Syarikat British American Tobacco. Ia telah berkembang pesat bermula dari negara Inggeris hingga sampai di tanah Melaya. Pada tahun 1966, syarikat ini telah berjaya mendapat pulangan bersih sebanyak 100 juta ringgit Malaysia, dan ini telah memberikan suntikan motivasi sehinggakan mereka melipat gandakan akan usaha penghasilan produk batang rokok mencecah 500 bilion batang rokok. Pada 1981 adalah detik kejayaan bagi syarikat ini kerana memperoleh keuntungan bersih sebanyak 463 juta ringgit pada ketika itu. Ia merupakan syarikat yang ketiga terbesar dalam Bursa Saham London. Menerusi kejayaan-kejayaan ini, Kerajaan Malaysia berminat dengan membeli pegangan saham bersama sebanyak 51.7% pada tahun 1961. Dan cawangan pertama di Malaysia telah dibuka bertempat di Gioco Tower di Damansara. Ia membuahkan hasil kepada negara sehinggakan meraih keuntungan sebelum cukai sekitar 329 juta ringgit dan keuntungan bersih
sekitar 242 juta ringgit menurut laporan tahunan 2020. Di dalam Bursa Saham Malaysia, British American Tobacco Malaysia sentiasa berada kedudukan paling kukuh. Rokok, tembakau dan cerut termasuk dalam duty excess. Ia adalah cukai yang dikenakan ke atas barang-barangan import dari luar yang masuk ke Malaysia atau dikilang di dalam negara di bawah Seksyen 6 Akta Eksais 1976. Langkah baru telah diperkenalkan iaitu A Better Tomorrow yang bertujuan untuk mengurangkan amalan yang tidak sihat kepada syarikat, pengstrukturan organisasi serta rombakan polisi dalam mengikuti perkembangan dan perubahan semasa terhadap seluruh syarikat. Perancangan 5 tahun yang dilakukan dengan penyusunan semula anak-anak syarikat British American Tobacco Malaysia dan penstrukturan organisasi pekerja secara besaran. Pengecualian cukai barang perkhidmatan atau GST sebanyak 6% dan memperkenalkan cukai jalan dan perkhidmatan iaitu SST sebanyak 4% telah menaikkan kos sebanyak 40 sen setiap satu kotak rokok. Sebarang pengenalan polisi yang baru menarik minat syarikat British American Tobacco Malaysia kerana syarikat ini adalah salah satu yang memberikan hasil lumayan kepada negara selain minyak dan gas seperti syarikat Petronas. Pelbagai kerjasama telah terbentuk bagi pemacuan ekonomi negara seperti membanteras penyeludupan rokok tiruan yang masuk ke dalam negara serta penjualan rokok tiruan di pasaran gelap. British American Tobacco Malaysia juga berperanan sebagai NGO terlibat dengan pemberian dana bantuan kepada pihak yang berterkesan dengan bencana alam. Seterusnya, berkaitan dengan visi dan misi objektif syarikat. Kenyataan visi menerangkan tentang apa yang dicita-citakan oleh organisasi dari semasa ke semasa. Misi dan visi organisasi berkait rapat apabila organisasi menjalankan visi mereka, seterusnya berharap untuk merealisasikan visi mereka. Penyataan visi yang baik membentangkan pandangan yang mampan dan memberikan matlamat yang mencabar tetapi boleh dicapai. Penyataan visi adalah abstrak, oleh itu membenarkan flexibility dan kebolehsuaian organisasi dalam tempoh jangka panjang dan akhirnya pernyataan visi harus diingini dan memberi inspirasi. Mengikut garis panduan ini, akan menghasilkan visi yang akan membimbing dan mengarahkan pekerja organisasi dan pihak berkepentingan yang lain. Dalam British American Tobacco Malaysia, mewujudkan Building a Better Tomorrow, satu visi yang menjelaskan perubahan menyeluruh dari segi pentadbiran dan organisasi dalam memberikan perkhidmatan terbaik. British American Tobacco Malaysia dalam mengurangkan kadar impak sihat dengan memberi penekanan yang lebih kepada kepentingan dalam menangani perubahan iklim semasa dan memastikan kecemerlangan dalam pengurusan alam sekitar, kesihatan dan keselamatan. Misi British American Tobacco Malaysia
untuk memberikan kadar impak sosial yang positif kepada masyarakat dari segi kesihatan dan ekonomi. Dari segi kesihatan, ia adalah menggalakkan perokok beralih sepenuhnya kepada alternatif risiko yang dikurangkan secara saintifik melalui kurang penggunaan tembakau. Dari sektor ekonomi, mendorong dan mewujudkan program-program keusahawanan dan bantuan pendidikan perniagaan. British American Tobacco Malaysia juga adalah menjadikan sebagai satu syarikat yang lebih maju dan mempunyai kadar kecekapan dalam sesuatu pengoperasian dengan mengikuti arus perkembangan teknologi terkini. Ia akan menjadi sebagai penanda aras syarikat di Malaysia yang sentiasa memacu kejayaan dan dalam mengubah pola cara kerja di Malaysia dengan lebih eco-friendly. Seterusnya adalah produk dan perkhidmatan syarikat. Dalam British American Tobacco Malaysia, kita mempunyai 3 segmen, iaitu segmen premium, segmen aspirational, segmen value for money. Bagi segmen premium, Dahin merupakan satu produk yang terkenal di negara Malaysia. Walaupun harganya melonjak mencapai RM17.50 sekotak, namun ia bukan penghalang bagi pembeli. Ia kerana adalah tembakau yang mempunyai grade yang tinggi dan berada pada tahap yang terbaik. Bagi segmen aspirational, rokok baru yang diperkenalkan iaitu Peter Stuyvesant dan Pall Mall adalah revolusi rokok picit yang memberikan kesejukan dan nyaman kepada si rokok. Ia merupakan satu revolusi sesebuah batang rokok dalam mencetuskan idea-idea baru dan juga yang lebih maju ke depan. Bagi segmen value for money, ia adalah memfokuskan golongan pertengahan dan bawahan. Langkah inisiatif produk yang lebih murah dengan harga RM12.50 sekotak yang masih boleh dibeli dengan harga importan bagi yang berpendapatan sederhana. Bagi perkhidmatan syarikat, ia menyediakan peluang pekerjaan melatih tenaga pekerja mahir dalam sektor pengoperasian dan tingkat global. Ia menjalinkan kerjasama menerusi My Kasih dalam memberikan bantuan kepada golongan terkesan akibat bencana alam di satu negeri di Malaysia. Ia juga mencipta cara baharu dan merevolusikan cara-cara pemasaran yang digunakan dari segi pengoperasian. Syarikat yang memberikan pendapatan kepada kerajaan menerusi cukai asas tembakau dan rokok dan cerut iaitu sebanyak 40%. Mewujudkan pembelajaran alam maya iaitu melatih cara mengurus dengan lebih baik kepada staf-staf BATM. Di sini, BATM memberikan satu kelebihan dari segi pembelajaran cara kerja yang baharu di dalam negara kita. Seterusnya, BATM mengambil inisiatif dalam berkempen melawan penyeludupan dan menyedarkan masyarakat tentang kesan yang akan berlaku yang merugikan ekonomi negara. Ia adalah merujuk kepada rokok-rokok seluduk dan barang-barang yang tanpa dikenakan cukai iaitu seperti vape dan yang lain-lain. Untuk pesaing global, Japan Tobacco Industry dan Philip Morris International, kedua-duanya adalah pesaing rapat British American Tobacco. Japan Tobacco Industry memperkenalkan produk rokok jenama LD dengan harga premium berjumlah RM12.50 sekotak dan produk yang terkenal seperti Winston dan Mevius. Untuk syarikat Pall Mall, dengan produk kurang mendapat sambutan di Malaysia, maka ia telah jatuh pada nombor 3 di kalangan perokok. Ini kerana Pall Mall menekankan cita rasa Eropah yang kurang sesuai dengan pembeli di Asia. Untuk bersaing dengan Japan Tobacco Industry, British American Tobacco
telah meningkatkan kadar kos pengoperasian dengan membelanjakan sebanyak 7 juta dalam pertengahan tahun 2020. British American Tobacco bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam kempen menghentikan pasaran gelap yang memfokuskan kepada rokok seluduk yang semakin berleluasa. Untuk mengambil langkah proaktif dengan membelanjakan 19 juta melakukan perubahan dalam reorganisation dalam syarikat. Syarikat-syarikat tembakau akan bersaing dalam memaksimumkan kadar pengeluaran dan kesannya meningkatkan kuantiti pengeluaran serta menjana pendapatan kerajaan Malaysia. Terdapat beberapa trend dalam perubahan dalam syarikat British American Tobacco Malaysia ni. Pada tahun sekitar 80 dan 90-an, British American Tobacco Malaysia telah pun membuat promosi pengenalan penjenamaan downhill dalam pembangunan sukan yang merupakan titik permulaan BATM mengorak langkah memperluaskan perniagaannya hingga downhill mempunyai piala bola sepak seperti Downhill Cup yang menjadi rebutan pada ketika itu. Selain itu, penggunaan siaran iklan meluas dalam media sehingga pembukaan kilang terbesar di Petaling Jaya. Pada awal tahun 2000, downhill ini diharamkan dalam menjana kerana kontroversi pada ketika itu bertentangan dengan polisi kerajaan disebabkan kesan daripada pengeluaran rokok yang memudaratkan pengguna. Kementerian Kesihatan pada ketika itu menentang penjualan rokok di dalam negara. Pada tahun 2019, kerajaan mengharamkan merokok di kedai-kedai makan dan jarak haruslah 3 meter di luar kedai. Sikap segelintir perokok tidak beretika di tempat awam akan mewujudkan polisi yang dikeluarkan kerajaan hingga memberi kesan kepada syarikat pengeluar. Penjualan rokok seluduk dari negara jiran menjejaskan pola ekonomi bagi syarikat pengeluar hingga menyebabkan kerajaan mengalami kerugian 5 sehingga 5 bilion setahun. Wujudan rokok elektronik pada golongan muda, penularan penjualan vape, tiada pemeriksaan oleh Kementerian Kesihatan dan tiada akta khusus dalam penjualannya. Penilaian. Kekuatan syarikat bagi British American Tobacco adalah terletak kepada pekerjanya sendiri melalui kaedah yang dikenali sebagai investing in leaders, pembelajaran digital dan pembangunan strategi pemasaran, memperkuatkan lagi jalinan kerjasama dengan agensi kerajaan bagi membendung kegiatan penyeludupan. Bagi kelemahan syarikat British American Tobacco Malaysia, penggunaan vape yang tidak berdaftar dan membunuh pasaran rokok di pasaran. Pengusaha syarikat rokok membayar cukai yang tinggi kepada kerajaan dan terpaksa menghadapi persaingan dengan pengusaha vape yang tidak bercukai dalam pasaran. Isu rokok seluduk membunuh industri tembakau dan pasaran gelap ini telah dikawal dan wujud satu kartel yang besar dan sukar dihapuskan. Cukai tinggi yang dikenakan oleh kerajaan terhadap pengusaha tembakau adalah sangat tidak masuk akal sebenarnya, kerana ia berbeza dengan kadar yang ditetapkan oleh antarabangsa. Peluang dan ancaman yang dihadapi. Peluang menghasilkan rokok elektronik dan bersaing dengan pembuatan vape dengan pengembangan produk baru iaitu Glow dan satu e-cigarette iaitu rokok elektronik yang baru yang diperkenalkan syarikat British American Tobacco Malaysia. Kedua, membawa masuk rokok-rokok pada zaman dulu iaitu era semasa kegemilangan bagi British American Tobacco iaitu Marlboro, Lucky Strike, Camel dan memastikan berada di kelompok teratas berbanding JTI dan PMI. Kerjasama yang erat dengan kerajaan dapat memberi manfaat untuk ekonomi negara dan menyumbang cukai terbesar kepada kerajaan. Antara ancaman yang dihadapi oleh British American Tobacco adalah mengadakan kempen-kempen anti merokok adalah ancaman dari segi perniagaan oleh kerana ia mendapat tantangan yang hebat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada ketika ini.
Kedua, persaingan syarikat dari Jepun lebih mendapat perhatian kerana dasar pandang ke timur yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir pada ketika itu. Dalam hala tuju dan masa depan syarikat telah mewujudkan pelbagai rancangan dalam masa depan dengan menggunakan trademark syarikat For a Better Tomorrow. Dengan cara ini adalah langkah dalam pentadbiran untuk mewujudkan syarikat yang lebih cekap, pantas, inovasi, bertanggungjawab, keterbukaan dalam memberi dan menerima pendapat. Perkara ini sangat penting bagi British American Tobacco Malaysia berganding bahu untuk membentuk suasana yang harmoni dalam pekerjaan. British American Tobacco telah menyasarkan peningkatan dalam menghasilkan produk seiring peredaran zaman. British American Tobacco Malaysia telah menyasarkan peningkatan dalam menghasilkan produk seiring peredaran zaman. Ia juga memfokuskan kemahiran tenaga kerja dengan melakukan kajian terhadap produk-produk yang mereka hasilkan dengan membelanjakan jumlah yang besar dalam subjek research dan development. Ini adalah untuk mencipta idea perbuatan dan mengkaji kadar keberkesanan dalam produk yang syarikat keluarkan kepada pelanggan mereka. Selain itu, syarikat memfokuskan dari segi saintifik terhadap pengkajian pertanian tembakau bersama dengan kerajaan dalam menghasilkan kajian vaksinasi berikutan dengan pandemik yang telah melanda dunia. British American Tobacco banyak terlibat dalam kebajikan membantu masyarakat dari segi menyediakan dan beasiswa kepada pelajar. Bagi pelajar yang cemerlang, mereka akan terus diserap untuk kerja dengan syarikat British American Tobacco Malaysia. Syarikat juga memperuntukkan dana dalam membantu kerajaan berkempen perangi penyeludupan. British American Tobacco telah menyasarkan pelanggan yang lebih besar dalam tahun-tahun yang mendatang kerana pada tahun 2019 dan 2020, mereka menerima impak yang besar disebabkan wabak pandemik COVID-19. Syarikat juga menyasarkan penggunaan sistem yang lebih maju dalam dunia teknologi bagi meningkatkan dan kelancaran pentadbiran organisasi. Strategi utama syarikat. British American Tobacco telah merombak secara menyeluruh dari segi pemasaran serta keseluruhan organisasi. Syarikat mengamalkan cara kerja yang lebih terbuka dalam menerima pandangan serta cadangan dari semua peringkat. British American Tobacco Malaysia telah merancang dalam pembuatan rokok elektronik yang lebih canggih di samping menjual paten jenama terkenal dalam produk rokok elektronik. Rokok elektronik yang akan dilancarkan sedikit masa lagi dalam proses-proses akhir pembuatan mereka yang sedang dikaji tentang kandungan penggunaan yang mesra terhadap persekitaran. Berikut adalah gambar rokok elektronik yang masih dalam pengkajian. Selain itu, syarikat keseluruhannya sedang menaik taraf grade tembakau dari segi kualiti proses, meningkatkan cita rasa premium menerusi penanaman pokok tembakau yang lebih berkualiti dan meningkatkan kuantiti perolehan. Syarikat ini juga meningkatkan kadar pengeluaran dalam skala yang besar. Mereka merangka strategi dalam memerangi pasaran gelap
dengan mewujudkan pelbagai platform kepada masyarakat tentang kesan-kesan dalam jangka panjang kepada ekonomi negara. Bahagian Research and Development telah merangka pelan-pelan jangka panjang dan membelanjakan kos yang besar dalam teknologi pembuatan alam persekitaran dan perkilangan. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh syarikat secara menyeluruh dan berdasarkan laporan tahunan Malaysia Investment Development Authority yang memperuntukkan sebanyak 1 bilion kepada pelaburan tembakau bermula 2021 terhadap syarikat tembakau yang ada di dalam negara Malaysia. Ini merupakan suntikan dana yang terbaik dalam meningkatkan kadar pengeluaran tembakau di dalam negara. Kesimpulan, British American Tobacco Malaysia banyak merangkul anugerah, antaranya anugerah Silver Award bagi syarikat yang terbaik dari segi kategori PR Asia Award pada tahun 2020. Pada itu, syarikat ini adalah syarikat yang mengenalkan The Best Outstanding Practice kategori wanita di tempat kerja. Di sini wanita adalah berperanan penting dalam perhubungan korporat tanpa berat sebelah dan resis terhadap jantina. British American Tobacco Malaysia mengamalkan nilai profesionalisme yang tinggi dan mewujudkan budaya serta etika yang baik untuk kaki tangan mereka. Syarikat menjadi penanda arah dalam pembangunan kerjaya di Malaysia. Kerjasama yang erat dengan sektor kerajaan telah mewujudkan hubungan yang baik, seterusnya memberi rangsangan ekonomi yang baik kepada negara. British American Tobacco juga terlibat dengan perbadanan bukan kerajaan bersama NGO dalam sudut kebajikan seperti membuat program dalam memberi bantuan dana pembelajaran. Seterusnya, syarikat bersama My Kasih dalam membantu keluarga yang terkesan ekoran pandemik yang sedang melanda negara serta bencana alam. British American Tobacco telah memberikan contoh yang terbaik sebagai syarikat besar yang membawa arus perubahan dalam era kerja dan budaya kerja di Malaysia secara amnya. Syarikat ini sedang merangka pelan-pelan induk dalam meningkatkan prestasi agar setanding dengan negara lain. Sekian, terima kasih.